Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini Niaga Awani. Kami mulakan Niaga Awani hari ini berkenaan dengan laporan Jabatan Perangkaan semalam berkait dengan Indeks Harga Pengguna ataupun IHP yang sudah tentu akan memberi kesan berkenaan dengan inflasi di negara kita. Di mana Indeks Harga Pengguna IHP bagi bulan April 2022 meningkat 2.3% kepada 125.9 berbanding 123.1 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Dan itu dinyatakan dalam laporan IHP April 2022 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM pada Rabu. DOSM berkata kenaikan ini adalah melepasi purata inflasi di Malaysia bagi tempoh Januari 2011 hingga April 2022 iaitu 1.9%. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, inflasi makanan pada April meningkat lebih tinggi pada 4.1% dengan 89.1% item makanan bagi kumpulan makanan dan minuman telah merekodkan kenaikan. Dan kenaikan inflasi makanan yang menjadi penyumbang terbesar kepada keseluruhan wajaran indeks harga pengguna kekal sebagai penyumbang utama kepada kenaikan inflasi. Dan inflasi kumpulan ini meningkat 4.1% pada April 2022 berbanding bulan yang sama untuk tahun sebelumnya. Baik, untuk ketika ini kita nak melihat pula dari segi bagaimana sebenarnya impak dan juga perubahan-perubahan yang berlaku berkaitan dengan harga ataupun lebih kepada indeks harga pengguna yang dikeluarkan perbandingan antara Mac dan juga April oleh DOSM. Baik, kita nak meneliti terlebih dahulu iaitu dari tahun ke tahun iaitu 2.3 pada ketika ini, iaitu pada April merekodkan 2.3% dan bulan ke bulan kita nampak meningkat ataupun 0.2%. Ini merupakan satu angka yang boleh dikatakan membimbangkan kerana ia merupakan satu kenaikan. Dan antara perkara yang paling jelas kenaikan ataupun indeks harga pengguna ini, apa yang naik adalah berkenaan dengan harga makanan dan minuman bukan beralkohol iaitu 4.1% pada April dan pada Mac sebenarnya adalah 4.0%. Ini merupakan perkara yang paling dibimbangi kerana secara jelas harga makanan naik dengan begitu ketara di mana subkumpulan dalam makanan dan juga minuman bukan alkohol seperti susu, keju dan juga telur sebenarnya menunjukkan kenaikan tinggi iaitu sebanyak 7.2% dan diikuti oleh daging iaitu sekitar 6.2%, sayur-sayuran 4.5% dan ikan serta makanan laut sekitar 3.8%. Dan baik, kita nak melihat pula antara isu ataupun kenaikan-kenaikan lain melibatkan subsektor-subsektor lain. Baik, kita nak meneliti kepada kedua adalah dari segi restoran dan hotel juga menunjukkan peningkatan yang agak ketara di mana pada April, okey, jika anda dapat lihat di sini, April ia naik kepada 3.2%, kalau Mac sebelum ini adalah 2.9%. Dan selain daripada itu, kalau kita nak meneliti angka-angka ini juga, antara perubahan yang berlaku kita nak melihat juga dari segi di peringkat negeri. Bagaimana apa yang berlaku di peringkat negeri? Kita lihat di hujung sana sekali iaitu Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebenarnya merekodkan 3.1%. Ini merupakan indeks harga pengguna ataupun peningkatan yang paling ketara melibatkan negeri-negeri iaitu 3.1%. Diikuti Perak 2.4, Terengganu 2.3, Pulau Pinang 2.3 dan juga di Johor 2.1. Dan secara jelasnya ini merupakan satu perkara yang cukup dibimbangi dengan peningkatan harga sayur-sayuran adalah boleh dikatakan perkara yang amat dibimbangi dan juga cuaca tidak menentu menjejaskan harga sayur dan pada masa sama peningkatan harga juga mempengaruhi seperti disebabkan oleh harga baja, kos logistik, kekurangan sumber tenaga dan juga banyak lagi perkara-perkara yang boleh mempengaruhi. Baik, kita nak meneliti pula dari segi bandar dan juga luar bandar. Okey, jika anda dapat lihat dari segi
bandar dan luar bandar, perubahan juga boleh dikatakan sedikit ketara. 2.4, 2.3 dan juga luar bandar dari 1.8 turun kepada 1.7. Jadi isu ini perlu kita fahami. Jadi saya nak bersama dengan tetamu kita menerusi Google Meet, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan, Universiti Utara Malaysia. Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Bagaimana kita nak memahami dari segi kenaikan terutama inflasi makanan ini, Doktor? Ya, terima kasih kerana menjemput saya. Jadi kita faham bahawa seperti yang saya fikir ramai sudah tahu bahawa ini adalah satu daripada kesan akibat daripada kita katakan berlakunya masalah dari segi global supply chain. Itu nombor satu akibat daripada pasca pandemik ataupun kita menuju ke fasa endemik. Dan juga kita tahu keadaan yang berlaku di luar seperti perang ataupun konflik Rusia-Ukraine. Dan juga kenaikan dalam harga minyak dunia. Walau bagaimanapun saya melihat bahawa ini adalah salah satulah daripada isu yang agak kritikal kerana kita tahu bahawa ramai rakyat Malaysia. Jadi bila saya kata rakyat Malaysia ni, dia melibatkan rakyat dan juga peniaga lah. Yang mana masih lagi kita kata struggling lah untuk nak recover ataupun memulih kembali daripada keadaan pandemik dan juga keadaan banjir dan sebagainya. Jadi saya melihat dan setujulah apa yang dikatakan oleh Ashraf tadi bahawa walaupun kita lihat secara keseluruhannya kadar inflasi itu masih terkawal pada kadar kita kata core inflation tu 2.3%, tapi kita lihat dari segi inflasi makanan itu sudah pun ada mengalami peningkatan. Jadi di sinilah saya fikir pentingnya kerajaan melakukan satu respon yang cepat, holistik. Seperti juga kita lihat apa yang berlaku semasa pandemik itu, respon yang berbentuk kita kata whole of government approach. Jadi kita tidak boleh, bagi saya, hanya melihat kepada beberapa kita katakan kementerian ataupun sektor saja, kerana ini melibatkan pelbagai juga yang melibatkan kementerian-kementerian lain. Jadi apa yang kita dengar pada ketika ini memang perlunya ada satu bentuk perancangan menyeluruh yang berbentuk jangka panjang, dasar dan juga strategi jangka panjang. Pada masa yang sama juga perlu ada perancangan jangka pendek lah. Saya fikir dalam perspektif dari segi usaha ataupun langkah dalam jangka pendek itu, kerajaan telah pun melakukan beberapa perkara, tetapi ada setengah ni dia mengambil masa lah. Contohnya penghapusan permit import AP bahan makanan, ini bagi saya satu tindakan yang baik. Tapi nak mendapatkan kesan itu dia ambil masa sikit. Okey, dan mungkin juga kerajaan boleh pertimbangkanlah untuk mungkin meluaskan lagi penghapusan ini kerana dia tidak melibatkan semua bahan makanan. Tapi ada juga setengah dasar yang mungkin kita boleh lihat semula dan kita perlu ada satu kajian bagaimana kita nak tahu betul-betul apakah punca dia sekarang ni, Ashraf. Sebab contohnya kalau kita kata adanya skim harga maksimum, saya beri satu contoh macam kita letak ceiling harga RM8.90 sekilo. Kita kena tahu juga berapa kos inputnya, harga input, sebab kita tahu mengikut teori ekonomi, ejen ekonomi ini mereka bertindak secara yang rasional. Rasional ini maksud dia bila mereka berniaga tu mereka juga perlu ada keuntungan lah. Kalau tidak, kenapa mereka berniaga? Jadi maksud saya perlu ada kajian dan perlu lihatlah kat sini adakah berapa sebenarnya kos. Sekarang kita tahu dan seperti saya sebutkan tadi, kita tahu bahawa kos input ini memang dah meningkat lah kan. Sebab kita kata konflik Rusia-Ukraine, memang kos dedak semua dah meningkat. Jadi adakah wajar lagi kita nak letak harga ceiling itu? Kerana kalau harga ceiling itu lebih tinggi daripada dia rendah, maksudnya kos input lagi tinggi. Jadi macam mana kita nak paksa pengeluar penternak untuk menawarkan penawaran bahan mereka? Ini kita balik kepada teori ekonomi lah. Jadi itu
perkara yang bagi saya perlu ditelitikan lagi. Ya. Namun begitu, perkara-perkara seperti subsidi dan juga kerajaan cuba untuk menghalang ekspor buat sementara waktu, saya fikir pada ketika ini mungkin kita perlu memberikan sedikit masa untuk melihat kesannya, Ashraf. Dr. Irwan, kalau kita bercakap berkenaan dengan inflasi dan juga kos sara hidup, ianya jelas ia merupakan dua perkara yang berbeza, tetapi merupakan perkara yang saling berkait. Kalau kita nak melihat contoh di mana apa yang dinyatakan oleh DOSM dalam kenyataan semalam menyatakan bahawa sate dan juga nasi berlauk mencatatkan peningkatan yang begitu ketara, lebih tinggi kalau kita ambil contoh 7.1% pada April, dan pada Mac sebelum ini adalah 6.6%. Jadi ini menggambarkan bahawa rakyat perlu berdepan tekanan kenaikan harga barang menjejaskan kos sara hidup mereka. Bagaimana kita ingin memahami kaitan antara dua perkara ini yang akhirnya ada, kalau kita lihat, ada yang mengeluh bahawa gaji tak naik tinggi mana, tapi harga barang naik, makin naik. Pandangan Dr. Irwan? Kita boleh ada berlaku keadaan di mana kos sara hidup meningkat tapi inflasi rendah, ataupun sebaliknya, inflasi rendah, kos sara hidup tinggi. Sebab bila kita kata kos sara hidup ni, kita kena disaggregate data tu lah, sebab data ni kan dia secara yang average purata dan dia di bawah bakul indeks harga pengguna tu. Jadi bila kita disaggregate dia, kita nampak bahawa jelas menunjukkan, sebab kalau kita hanya guna core inflation, dia tidak reflect kos sara hidup itu. Yeah. Jadi kita nampak di sini bila kita pecah-pecahkan dia, kita nampak bukan sahaja akibat harga tu naik, tapi juga ada faktor-faktor lain. Sebagai contoh, dari segi kadar upah pendapatan yang pada ketika ini memang kurang, dia tidak menaik, dan juga rakyat masih lagi seperti disebutkan tadi struggling untuk nak recover. Yeah. Jadi sebab itu sekarang ni apa yang perlu dilihat adalah bagaimana kita nak mengatasi masalah ni secara yang saya sebut holistik lah. Holistik maksud dia dalam masa terdekat ini kita perlu memberikan satu dasar yang secara terus. Sebagai contoh kita katakan mungkin perlu adanya sebab tu saya katakan contohnya peningkatan dalam gaji upah minimum dan sebagainya. Tapi upah minimum ini pun dia masih lagi bagi saya tidak mencukupi, dan juga secara keseluruhannya mungkin bantuan perlu diberikan, bantuan secara langsung, terutamanya golongan yang kita tahu jelas terjejas, golongan B40, sebab mereka punya marginal propensity to consume untuk barang-barang asas ini memang agak tinggi daripada golongan contohnya T20. Jadi kita perlu memberikan satu mungkin bantuan yang lebih bersasar kepada mereka dalam jangka masa pendek. Tapi ini adalah saya katakan macam stop gap measure lah. Jadi betul, kita perlu ada exit strategy. Lepas tu kita perlu ada pelan yang menyeluruh. Contohnya saya dah sebut juga sebelum ini, contohnya pengenalan kepada universal basic income dan sebagainya lah. Tapi Ashraf, ini balik kepada yang kita katakan tadi, jangka pendek. Secara jangka panjang, saya fikir ramai dah sebut benda ni, perlu ada pelan ataupun kita kata strategi jangka panjang. Saya bersetuju, tapi apa dia? Apa yang kita kata strategi jangka panjang? Strategi pelan menyeluruh. Bagi saya, isu dia kalau kita kata jangka panjang ni adalah isu security makanan. Jadi betul, kerajaan sudah pun bagi saya tahun lepas melancarkan dasar agro makanan, dasar agro makanan negara 2.0. Jadi bagi saya mungkin kerajaan bolehlah mewar-warkan dasar ini, apa dia, apa yang telah pun dilaksanakan selama ini. Jadi mungkin rakyat nak tahulah kita kata dasar agro makanan negara ni sehingga 2030 dan ia melibatkan security makanan. Jadi macam rakyat tertanya-tanya, ataupun mungkin pembuat dasar yang lain pun nak, mungkin pihak pembangkang pun nak tahu bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini dalam konteks ini. Sebab saya rasa perancangan jangka panjang tu dah ada. Baik. Contoh rancangan Malaysia ke-12 sudah ada disebut berkenaan dengan kita kata pertanian moden. Jadi saya fikir ini semua boleh membantu, tapi ia perlu diwar-warkan dan juga melibatkan whole of nation approach tadi itu. Baik. Semua kementerian perlu
bekerjasama untuk menjayakan dan memastikan rakyat tahu apa yang telah pun berlaku di dalam dasar agro makanan negara 2.0 ini. Baik, akhirnya jika kita mempunyai dasar tetapi pelaksanaan dasar itu tidak menyeluruh, whole of nation approach itu tidak ada, sukar juga untuk sesuatu dasar itu dilaksanakan. Baik, itu merupakan penjelasan. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Irwansha Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Ekonomi Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia, mengulas berkenaan dengan isu inflasi makanan yang sedikit sebanyak menjejaskan kos sara hidup. Telekom Malaysia Berhad mencatat hasil RM2.89 bilion pada suku pertama berakhir 31 Mac 2022 meningkat 2.9% daripada RM2.81 bilion bagi tempoh sama tahun kewangan 2021. Ia dipacu permintaan perkhidmatan suara, internet dan multimedia yang lebih tinggi. Untung bersih bumi Armada Berhad meningkat 14.1% bagi suku pertama berakhir 31 Mac 2022 kepada RM185.76 juta berbanding RM162.79 juta yang direkodkan bagi tempoh sama tahun kewangan 2021. Pendapatan bagi tempoh itu bagaimanapun susut 2% kepada RM529.01 juta daripada RM539.74 juta. Dutch Lady Milk Industry Berhad melaporkan tahun kewangan 2021 yang berdaya tahan dengan hasil berjumlah RM1.13 bilion, meningkat 3% berbanding 2020. Ia termasuk keuntungan sebelum cukai sebanyak RM284.5 juta meskipun berdepan pasaran yang mencabar. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.